Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Imam ucapkan kepada semua sahabat-sahabat siakap geli. Tengah buat apa tu? Tengah makan kuih raya ke? Tengah makan ketupat lemang ke? Okey, hari ni Imam nak ceritakan sebuah kisah yang berkaitan dengan Aidilfitri. Berkaitan dengan perayaan kita pada hari ini, Hari Raya Aidilfitri yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini adalah kisah yang berlaku pada zaman Nabi, iaitu kisah keluarga Nabi sendiri, iaitu kisah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Okey, kisah ini dia termaktub dalam kitab Sirah Ashabun Nabi. Jadi dia berlaku bagaimana ceritanya? Ceritanya bermula dengan Sayyidina Ali ini dia balik daripada masjid ketika waktu lepas asar. Waktu asar sebelum nak masuk 1 Syawal. Jadi Sayyidina Ali ni seharian dia menangis. Kata sedih. Sebab apa? Sahabat-sahabat Nabi bila nak berakhirnya Ramadan, mereka sangat sedih. Dia berlainan dengan kita. Berlainan dengan kita bila nak habis Ramadan, tak sabar nak berhari raya, nak pakai baju raya dan sebagainya. Jadi Sayyidina Ali bila pulang ke rumah disambut oleh Sayyidatina Fatimah. Sayyidatina Fatimah kata, "Wahai kasih aku, kenapa engkau nampak sedih? Kenapa engkau tak ceria pun? Sedangkan kejap lagi kita nak sambut hari kemenangan, sambut hari raya." Jadi Sayyidina Ali pun dia senyap je, diam, lesu je. Kemudiannya Sayyidina Ali dia cakap kepada Fatimah, "Jom kita pergi sedekahkan semua harta-harta kita kepada orang-orang fakir miskin, kepada anak-anak yatim." Jadi petang tu, sebelum lagi berapa jam nak bertakbir raya, dia pun tolak pedati dia, ada kurma, ada gandum nak diberikan kepada orang-orang kampung, pada orang-orang fakir miskin, kepada anak-anak yatim. Begitu juga dengan Sayyidatina Fatimah. Fatimah ni dia bawa Hasan dan Husin. Mereka juga bawa plastik yang berisi dengan makanan. Sepanjang malam mereka memberikan makanan kepada anak-anak yatim dan juga fakir miskin. Mereka pergi cari sambil bertakbir memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Jadi esok pagi mereka pun solat Aidilfitri. Bila solat hari raya ni, Sayyidina Ali pun naik ke mimbar berkhutbah. Apa Sayyidina Ali cakap? Tanda-tanda orang yang ada takwanya sepanjang bulan Ramadan adalah mereka yang peka hati nuraninya. Mereka yang menggerakkan tangan-tangan mereka untuk membantu, untuk sesama memberi rezeki, berbagi rezeki, sesama memberi senyuman yang manis. Kerana kita tahu sepanjang bulan Ramadan ini kita berlapar, haus dan dahaga, dan kita tahu itu adalah satu perkara yang pedih dan satu perkara yang berat. Masya Allah. Tapi satu perkara, Sayyidina Ali ni merupakan satu orang yang dia tidak akan cakap satu perkara tersebut kalau dia tak buat. Dia akan beri teladan dulu. Contohnya macam kisah ini, kalau dia nak cakap pasal beri makan kepada orang susah, dia akan buat dulu. Itu satu perkara, satu contoh yang sangat perlu kita ambil daripada sosok Sayyidatina Ali. Jadi bila selesai saja solat Aidilfitri, maka ada 2 orang sahabat, iaitu Ibnu Rafa'i dan juga Abu Aswad Ad-Du'ali. Mereka berdua ni berhajatlah nak berkunjung ke rumah Sayyidina Ali ni, dan juga orang kata nak mengucapkanlah selamat hari raya kan. Kalau kita pergi berkunjung rumah rakan, pergi nak jumpa dengan sanak saudara, nak ucap hari raya, nak makanlah, berkunjung ke rumah rakan-rakan kan. Jadi mereka berdua pun datang ke rumah Sayyidina Ali. Sampai saja di depan rumah Sayyidina Ali ni, mereka sangat terkejut. Sebab apa? Mereka ada satu bau yang aroma yang tak wangi. Aroma busuk lah kita kata. Dan apabila mereka lihat ke dalam rumah tersebut, mereka nampak satu keluarga ini, Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah dan juga Hasan Husin sedang menyantap makanan basi. Gandum dan juga roti kering yang sudah pun basi, yang tak layak untuk kita makan lah. Mereka apabila melihat keadaan tersebut, mereka menangis. Terkejut, sebab dan juga menangis yang orang kata, rumah Nabi, rumah keluarga Nabi sendiri tidak ada makanan yang baik untuk dimakan. Masya Allah. Mereka kemudiannya tak jadi nak masuk ke rumah Sayyidina Ali. Mereka balik dan kemudiannya Abu Aswad Ad-Du'ali ni datang berjumpa dengan Nabi SAW. Dia kata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, puteri engkau, anak engkau dan juga cucu engkau, lihatlah sendiri." Jadi Rasulullah kata, "Kenapa wahai Abu Aswad Ad-Du'ali? Tenang, cerita dulu kenapa." Jadi Abu Aswad Ad-Du'ali ni cakap, "Aku tak sanggup nak cerita. Engkau sendiri pergilah tengok keadaan mereka. Kerana aku takut risau kalau cucu engkau itu akan sakit." Maka Rasulullah pun segeralah
pergi ke rumah Sayyidina Ali ini. Jadi bila sampai saja di depan rumah Sayyidina Ali ni, mereka tak nampak satu perkara yang merisaukan ataupun menyedihkan. Yang mereka nampak hanya ketawa, gelak ketawa, gurau senda di antara satu sama lain. Bahagia, tak ada apa-apa pun yang nampak menyedihkan. Jadi apa yang Adun Ali perasan adalah dia nampak ada kurma-kurma yang masih lagi elok disimpan untuk dihidangkan kepada para tetamu. Masya Allah. Untuk para tetamu ada makanan, tapi untuk keluarga tersebut hanya makan makanan yang sudah pun basi. Kita sekarang ini, saya pasti di setiap rumah pasti ada juga makanan-makanan yang terhidang. Kuih raya pelbagai, ada air macam-macam, ada pula rendang, lemang dan sebagainya. Jadi Rasulullah SAW apabila melihat keadaan tersebut, Rasulullah sebab terharu dan juga dia mengalirkan air mata, dia menangis. Rasulullah kata, Ya Allah, Allahumma ishhad, Ya Allah saksikan ini, saksikan ini. Jadi pada ketika itu Sayyidatuna Fatimah dia baru sedar, baru perasan yang ada Rasulullah kat depan rumahnya. Dia nampak ayah di depan kat rumahnya. Jadi dia cakap, dia segera datang kepada Rasulullah. Dia cakap, Abah, kenapa Abah tak beritahu Abah dah sampai? Adakah Abah nak jadikan kami ni sebagai anak-anak yang tak berparti? Maka segera dia salam, senyum kepada Rasulullah. Tapi dia lihat Rasulullah menangis. Dia tanya, wahai Abah, kenapa kau menangis? Rasulullah bila melihat keadaan itu, Rasulullah segera peluk Sayyidatuna Fatimah. Dan apa Rasulullah sebut? Semoga syurga tempatmu nak. Semoga syurga tempatmu nak. Rasulullah doakan Sayyidatuna Fatimah. Dan orang-orang yang berada di situ semuanya mengaminkan. Allahumma amin. Masya Allah. Tapi kenapa Rasulullah mengalirkan air mata? Kerana Rasulullah sebab melihat sederhananya keluarga ini bersahaja. Dia tengok anak dia, puteri dia ini, keluarga ini sangat relax. Orang kata menyambut Hari Raya Aidilfitri dengan keadaan begitu. Okey, apa ibrah yang boleh kita dapat daripada kisah ini adalah bukan nak suruh kita makan makanan basi, tapi untuk kita bersederhana dalam semua perkara. Sentiasa berbagi rezeki dengan orang sekeliling, tak kira siapa, fakir, miskin, anak yatim. Mungkin orang sebelah rumah kita ada yang tak makan. So kita sentiasa berbagi rezeki. Kerana apa? Mungkin kita dapat banyak, tapi mungkin dalam rezeki kita tu ada rezeki-rezeki orang lain. Dan ini juga disebabkan oleh Ibn Rafa'i. Ibn Rafa'i kata apa? Inilah kesan Ramadan kepada keluarga Nabi SAW. Pendidikan Ramadan yang sangat memberi kesan yang utuh kepada keluarga ini. Dan Rasulullah SAW pesan kepada aku untuk tidak menceritakan kisah ini kepada semua orang. Tidak menceritakan apa-apa pun tentang perkara yang berlaku pada hari Aidilfitri ini. Jadi aku simpan cerita ini, tapi apabila Nabi SAW telah wafat, aku risau aku menjadi orang-orang yang menyembunyikan hadis. Maka aku ceritakan kisah ini supaya kaum muslimin dapat mengambil iktibar dan hikmah daripada madrasah Ramadan. Jadi macam mana Ramadan kita yang lepas, adakah turut memberi kesan yang sangat baik kepada kita? Moga-moga dia dapat memberi Ramadan yang sangat terbaik untuk kita, insya-Allah. Dan insya-Allah kita berada dalam bulan Syawal. Jom sama-sama Iman nak ajak kepada ramai semua sahabat-sahabat untuk kita berpuasa 6 dalam bulan Syawal, insya-Allah.